wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam video. Kali ini saya akan share tajuk bab 4 iaitu keanjalan. Baik, sebelum kita pergi kepada setiap satu jenis keanjalan, saya bagi gambaran awal. Okey, bila sebut perkataan keanjalan untuk topik berkaitan dengan silibus yang you all ambil semester ni, keanjalan kita boleh terbahagi kepada 4 ya, iaitu keanjalan permintaan harga, keanjalan silang, keanjalan pendapatan dan keanjalan penawaran. Baik, untuk keanjalan yang pertama, keanjalan permintaan harga singkatannya adalah ED. Untuk keanjalan yang kedua, keanjalan silang, singkatannya EC. Okey, keanjalan dalam bahasa Inggeris dia adalah elasticity. So EC membawa maksud, C tu cross cross dalam bahasa Melayu adalah silang. So elasticity cross keanjalan silang. Okey. CROSS cross. Okey, next yang ketiga adalah keanjalan pendapatan. Singkatannya adalah EY dan last sekali adalah keanjalan penawaran. Singkatannya adalah ES. Saya ulang balik kita ada 4. Permintaan singkatannya ED, silang EC, pendapatan EY, penawaran ES, supply Okey, so kita start dengan yang pertama. Okey, bila saya sebut keanjalan permintaan harga ED, awak bayangkan ada satu barang. Okey, saya ambil contoh, barang tu adalah ayam. Okey, Miss, apa maksud keanjalan? Baik, senang cerita, keanjalan ni adalah kita nak ukur berapa banyak perubahan yang berlaku terhadap Q, kuantiti apabila harga berubah. Contoh, harga naik, harga ayam naik, apa jadi pada kuantiti ayam? Ataupun apabila harga ayam tu turun, apa jadi pada kuantiti ayam? Itu yang kita nak tengok. So lepas ni, kalau orang sebut pasal keanjalan, you set dalam kepala, kita nak tengok berapa banyak Q yang berubah apabila P berubah. So siapa yang berubah dulu? P dulu ke Q dulu? Okey, yang berubah dulu adalah harga. Harga berubah, apa jadi pada Q? Berubah tu boleh jadi sama ada naik ataupun sama ada turun. Sekali lagi saya ulang Bila kita sebut pasal keanjalan, dia berkaitan dengan perubahan, changes. Perubahan apa? Perubahan kuantiti. Kenapa kuantiti tu nak berubah? Sebab P tu berubah. Berubah sama ada increase atau decrease. Sama ada changes tu naik ataupun turun. Okey, tak apa. Nanti Miss tunjuk contoh dia. Nanti you all boleh faham Okey, Miss ambil contoh harga dia satu barang. Harganya adalah ayam. Harga P ayam, apa jadi pada Q ayam? Okey, ingat ED satu barang sahaja. So bila Miss sebut perkataan keanjalan silang atau EC cross, dia melibatkan dua barang. Contoh Miss ambil ayam dengan itik. Okey, maksudnya harga ni adalah untuk ayam, kuantiti tu adalah untuk itik. Contoh apabila kerajaan menaikkan harga ayam, apa jadi pada kuantiti itik? Ataupun apabila kerajaan menurunkan harga ayam, apa jadi pada kuantiti itik? Okey, kalau you tengok dekat ED sebelah ni, harga tu adalah harga ayam. Kuantiti pun mestilah kuantiti ayam. Sekarang ni bila silang, cross, harga tu yang adalah harga ayam, Q tu adalah Q untuk itik. Okey So next. Miss saya tak jelas Tak apa, dengar dulu Miss explain satu-satu So next adalah EY, pendapatan. Sama juga bila Miss sebut pendapatan, dia melibatkan satu barang sahaja iaitu ayam. Miss ambil contoh ayam
So untuk pendapatan dia tak melibatkan harga tapi dia melibatkan pendapatan. Pendapatan dengan kata lain adalah kita punya income, kita punya gaji. Contoh, bila gaji saya naik, apa jadi pada kuantiti ayam? Contoh, bila gaji saya 1,000, saya kerja kat Unifil, gaji saya 1,000, setiap sebulan sekali saya hanya makan seekor ayam. Tapi bila Unifil naikkan gaji saya menjadi 3,000, contoh, adakah saya masih lagi nak satu ayam? Of course hari-hari saya nak makan ayam kan, itu maksudnya. Okey, bila sebut pendapatan, dia tak melibatkan harga tapi dia melibatkan pendapatan, income kita. Okey, next, last sekali untuk keanjalan penawaran. Dia sama juga, dia satu barang iaitu ayam. Harga ayam tu berubah, apa jadi pada kuantiti ayam. Okey, senang cerita, ED dengan ES ni sama, cuma ED ni daripada side pengguna, ES tu daripada side penjual. Okey, ni ES daripada side penjual sebab penawaran. Penawaran Okey. ED daripada side pembeli sebab dia permintaan. Okey, tajuk ni relate sikit lah dengan tajuk bab 2 dengan bab 3. Okey, ni contoh dia apa maksud dia. Ingat bila sebut ED, dia melibatkan satu barang, harga tu harga barang tu, kuantiti pun kuantiti barang tu. Contoh, bila harga ayam berubah, okay, changes the price of chicken changes, berubah sama ada increase, naik ataupun turun. Okay, what happen to QD untuk ayam? Okay, secara logik secara logik. Kalau harga ayam tu naik, Q akan turun. Sebab mahal kan? So bila harga ayam tu turun, secara logiknya kita akan increasekan permintaan ayam. Ni secara umum secara logik. Ingat bila sebut ED, harga Q. Price ayam berubah, apa jadi pada Q ayam. So next, silang pula isi. Okay, when the price of chicken changes, berubah, increase or decrease, it depends on the question. Miss tak boleh decide lah naik ke turun, dia depends pada soalan. Sebab tu Miss tulis berubah. Okay, sama juga macam berat badan berubah. Berat badan sama ada naik ataupun you gain weight or you lost weight. Sama juga macam ni, harga ayam tu berubah. Berubah tu sama ada boleh naik ataupun boleh turun. Okay, so apabila harga ayam tu berubah, apa jadi pada kuantiti itik? Dia macam, oh pelik lah Miss. Apa Miss? Macam tu. Tak apa. It's okay, you letak je dalam kepala you, bila sebut isi dia melibatkan dua barang. Harga untuk ayam, apa jadi pada itik? Contoh, bila harga ayam tu naik, apa jadi pada kuantiti itik? Mestilah naik juga. Sebab harga ayam tu secara relatifnya dia lebih mahal pada itik. So kita banyak makan itik. Dia ada lagi banyak tau, ayam dengan itik tu adalah barang pengguna ke, penggenap ke. Sekejap lagi Miss tunjuk kat awak Okey, yang ketiga, ingat yang ketiga pendapatan, dia tak melibatkan harga. Dia ada satu barang. Contoh, when kita punya income kita berubah, sama ada kita naik gaji ataupun turun gaji. Okay, what happen to quantity ayam? Ingat untuk EY dia tak melibatkan harga tapi dia melibatkan pendapatan. Last sekali adalah ES. ES ni sama macam ED, cuma ES ni daripada side penjual, ED daripada side pembeli. Sama jugalah. Bila harga ayam berubah, apa jadi pada kuantiti ditawarkan? Okey Okey, Miss ulang balik semula. Keanjalan kita ada 4, ED, EC, EY, ES. ED satu barang, harga barang tu, kuantiti pun barang tu. EC, harga ada dua barang, ingat dalam kepala bila sebut isi ada dua barang, harga barang lain, kuantiti barang lain. Okey, bila Miss sebut pendapatan, dia tak melibatkan income. No, bukan. Dia tak melibatkan
price. Dia tak melibatkan harga tapi dia melibatkan income, pendapatan kita. Dan last sekali ES. ES tu dia macam ED tapi dia daripada side penjual. Okay, clear Okey, keanjalan permintaan harga itu maksud dia mengukur darjah tindak balas kuantiti diminta akibat daripada perubahan harga. Akibat maksudnya harga tu berubah dulu, apa jadi pada Q. Okey, harga berubah, apa jadi pada Q. Akibat. Okey, ni adalah rumusnya Q2 tolak Q1 bagi Q1 darab P1 bagi P2 tolak P1. Okey, kita untuk yang pertama ED ni dia ada 5 jenis keanjalan. Dia ada anjal, tidak anjal satu, anjal sempurna, tidak anjal sempurna. Kalau keluar dalam final, selalunya kita pakai dua ni je lah sama ada anjal atau tidak. Okey, senang je. Kalau you dapat lebih besar daripada satu, more than one, it is elastic, anjal. If you punya jawapan, kan you masuklah rumus yang ni. Okay, you masuklah rumus, you dapat less than 1. Tidak anjal. Less than 1 tidak anjal. Senang cerita, less than 1 tidak anjal. Kurang daripada 1 tidak. Okay, next adalah jenis barang, barang pengganti dan barang penggenap. Okay, barang pengganti contohnya barang yang kita boleh gantikan fungsi barang lain. Contoh you adalah penggemar minuman berkafein. So every morning you mesti minum benda berkafein. Contoh kopi dekat rumah you habis. You boleh gantikan kopi tu dengan Nescafe sebab Nescafe pun mengandungi kafein juga. Okey, barang yang kedua adalah barang penggenap. Barang penggenap tu adalah barang yang dua barang yang you mesti guna secara bersama, complementary goods. Contoh kereta dengan petrol. You ada kereta dan you perlukan petrol untuk menggerakkan kereta. Sebab itu dipanggil barang penggenap. Okey, ini adalah pengiraan. Okey, dia bagi you satu jadual dalam contoh ni. Harga RM1, kuantiti 100, harga RM6, kuantiti 250. Okey, ini adalah rumus yang you perlu buat untuk you dapat jawapan. So macam mana nak buat benda ni? Okey, kita keluarkan P, harga P RM8 jadi P1, RM6 jadi P2. Bila ada P mesti ada Q. Q1, Q2. P1 RM8, Q1 100. P2 RM6, Q2 250. So kita masukkanlah, masuk dapat negatif 6. Okey, oleh kerana koefisien ED ialah 6. Okey, sebelum tu, untuk ED saja jawapan awak memang akan dapat negatif. Saya ulang balik Untuk ED jawapan awak memang akan dapat negatif tapi sila abaikan tanda negatif. So bila you abaikan tanda negatif, you akan dapat 6. 6 is more than 1. Then automatic dia adalah anjal. Okay? Okay, ini soalan nombor 2. Oops, sorry. Okay, ini adalah soalan kedua. P1 RM8. Q1 100, P2 RM6, Q2 120. Miss mana Miss tahu ni P1 ni P2? Okey, mana yang datang dulu dia adalah P1. So kita masuklah rumus. Q2 kita adalah 120 tolak Q1 ni, Q1 100 tolak 100 bla 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 bla, you akan dapat dengan negatif 0.8. Sekali lagi bila you dapat tanda negatif, you abaikan. So you akan dapat 0.5. 0.5 is less than 1. So automatic dia adalah tidak anjal. Macam mana nak tahu ni yang tadi? Ni. More than 1 is anjal, less than 1 is tidak anjal. Okay. Okay, next kita masuk kepada isi
So isi ni boleh baca sendiri ni digunakan untuk menentukan hubungan antara dua jenis barang. Bila kita sebut isi, automatik dalam kepala mesti ada dua jenis barang. Okey. Ni nilai keanjalan. EY, kalau you kira EY you dah besar more than 0, you ataupun positif, dia adalah barang pengganti. Kalau EY you less than 0 or negatif, dia adalah barang penggenap. And kalau EYU equal 0, dia adalah not related goods, barang yang tidak berkaitan. Okey, dia contoh barang. Ingat barang pengganti tadi, satu barang kita gantikan fungsi barang lain. Contoh gula dengan stevia. Orang yang diabetes tak boleh ambil gula putih, so kita replacekan dia dengan stevia. Barang penggenap adalah dua barang yang digunakan secara bersama, petrol dan kereta. Not related goods adalah seperti timun dengan basikal, tak ada kaitan pun kan? Okey. Okey, so dalam soalan dia akan bagi awak satu jadual macam ni. Macam biasa saya selalu cakap, kalau dia bagi you jadual, you jangan terus buat soalan. You faham dulu jadual tu apa. Okey, tengok cursor saya, yang saya gerak ni cursor saya. Harga seunit barang B. So ini adalah goods B, barang B. RM6, RM5, RM4, RM3. Ini adalah Q untuk barang A, ini adalah Q untuk barang C dan ini adalah Q untuk barang D. Miss, Q untuk barang B ada ke? Tak ada. Tak ada sebab kita dalam silang. Harga ni harga barang B. So tak adalah Q barang B sebab kalau ada Q barang B dia tak jadi EC, dia akan jadi ED. Okey, tak apa, abaikan je. You nampak je harga barang B, automatic Q ni adalah Q barang lain. Okey, so dia kata sini berdasarkan jadual di atas andaikan harga B, ni harga barang B, turun dari RM5 kepada RM4. So P1 kita RM5, P2 kita RM4. Soalan suruh kira keanjalan bagi barang C. Dia suruh kira barang C Okey. Kira keanjalan bagi barang A. Okey, ni tunjuk dulu barang A. Macam mana you nak buat. Okey, kita keluarkan dulu. P1 sama dengan 5. P1 sama dengan 4. Miss, macam mana Miss tahu P1 5, P2 4? Okey, tengok balik soalan. Dia kata ni 5 kepada 4. P tu price. So price 1 RM5, price 2 RM4. Okay. So bila ada P, mesti ada Q. So Q1 berapa, Q2 berapa. Macam mana nak cari, tengok dalam jadual. Okey, tengok Miss buat satu-satu. P1 RM5 ni. Okey, Q1 berapa? Tengok depan. RM5. Ni harga 5. Kita tengok barang A. Sebab tadi barang A kan, so 8 lah. Kita tak boleh ambil ni sebab ni adalah barang C. Kita tak boleh ambil ni sebab ni adalah barang D. So bila RM5 dia jadi 8. Say? C 8. Okey. Kita tengok P2 RM4, Q2 betul tak 6? RM4, Q2. Untuk barang A 6. Kita tak ambil 6 ni, kita tak ambil 12 sebab 12 ni untuk barang D. 6 6. So kita masuklah Q2 ni, Q2 6. Tolak Q1 8. Bagi Q1 6 tolak 8 2 bla 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 bla. P1 RM5. P2 4 tolak 5. So kira-kira dapat 1.25. Okey, 1.5 adalah positif. Maka barangnya adalah barang pengganti. Macam mana nak tahu? Tengok balik dah jadual tadi. Okey, kalau dia positif, dia adalah barang pengganti. Ni Okey, next kita kira barang B pula. Barang C. Okey, sama juga sebelum nak kira barang C, kita kena keluarkan ni. Tengok Miss buat warna kuning kan. RM5 dengan RM4. Q1 berapa, Q2 berapa, macam nak tahu tengok balik dalam jadual. Okey, yang kuning P1 kita RM5. Ni RM5 ni 5. Okey. P2 dia RM4 tadi. Ni RM4 berapa? 6. 5 dengan 6. Betul tak? Ni 5 dengan 6. Okey. You berhentikan dulu video ni. You try buat. Kira-kira you dapat tak 0.63? Okey, 0.63 adalah negatif Negatif 0.63. So dia adalah barang penggenap. Boleh?
Okey, barang D pun sama, keluarkan. Oops. You keluarkan ni, tengok balik jadual. Lepas tu you try kira dapat tak? Oleh kerana coefficient isi ialah 0. So A and B are not related goods. Barang yang tidak berkaitan. Okey? Cuba buat. Berhentikan ni, saya punya video ni. You try kira sama tak? So kalau jawapan lain nanti mesej saya. Saya akan kira balik, so nanti saya betul dekat description bawah video ni. Okey, yang ketiga adalah pendapatan. Sekali lagi ingat, bila sebut pendapatan EY, dia tak melibatkan price, dia melibatkan our income. Okey, kita ada 5 jenis, ada barang mewah, barang bawahan, normal, keperluan dan barang mesti. So, jika you kira you dapat lebih dari satu, more than one, adalah barang mewah. So, kalau you dapat di antara 0 dengan 1, contoh you dapat 0.5 or 0.2 or 0.3, whatever lah, dia adalah barang normal. If you kira EY equal 0, dia adalah barang mesti. If you kira EY you less than 0 or negative, barang bawahan. If you kira EY you equal dengan 1, dia adalah barang keperluan. Okey, saya cerita secara ringkas, nanti you boleh baca kat sini. Barang mewah tu adalah barang yang pada kita, dia barang mewah tu it depend on kita punya income. Contoh sekarang ni, contoh gaji saya di Unifact adalah 1,000 contoh. Pada saya kereta Audi tu adalah barang mewah, tapi pada Datuk Seri Vida, kenal kan Datuk Seri Vida yang ku putih barulah putih tu, Audi tu adalah barang biasa je bagi dia. Kenapa barang tu biasa bagi dia tapi bagi saya adalah barang mewah? Dia berkaitan dengan income, pendapatan. Pendapatan dia besar, tapi pada dia kereta tu biasa je. Pada saya yang gaji saya 1,000, kereta Audi tu adalah barang mewah. Sekali lagi, barang mewah tak mewah, it depends on income. Okey, yang kedua, barang normal tu biasalah. Barang normal, makanan, minuman, barang normal. Barang mesti tu adalah contoh garam atau insulin. Contoh kalau gaji saya 1,000, saya makan secubit garam. Kalau gaji saya 1,000,000, garam saya banyak mana? Banyak tu jugalah. Macam tu jugalah, sebab tu dia nama barang mesti. Sama macam insulin. Insulin tu yang cucuk kecil manis kan. Kalau gaji you sikit, you kena ambil satu tu. Kalau gaji you 1,000,000 pun, you kena ambil satu tu juga. Maksudnya barang yang you ambil tu tak related dengan kata apa? Tak efek, tak terjejas dengan you punya pendapatan. Okey, barang bawahan tu adalah barang yang bila gaji kita sikit, kita makan banyak, kita nak banyak. Tapi bila income kita increase, naik, kita tak nak barang tu. Contoh beras hancur. Beras hancur kalau you ada zaman dulu-dulu, macam ada nenek-nenek, nanti kalau nenek ada boleh tanya nenek. Yang dulu-dulu lah, beras hancur. Kalau kita sekarang kan makan beras basmati yang panjang tu kan, beras hancur tu maksudnya beras tu yang dah hancur. Tapi kita still makan. Kenapa kita makan? Sebab income kita tak ada. Contoh gaji saya 1,000, saya makan beras hancur. Tapi bila gaji saya naik 3,000, saya tak akan makan beras hancur. Saya akan upgradekan saya punya beras. Contoh saya makan beras basmati. Okey? Dan barang keperluan tu adalah barang yang biasalah. Barang keperluan yang kita perlukan barang tu. Okey, ini adalah pengiraan dia, sama juga, dia tak melibat, you dapat soalan, jangan terus buat, faham dulu jadual dia. Okey, first dia bagi pendapatan income kita, barang A, barang B, barang C, barang D. Berdasarkan jadual di atas, andaikan pendapatan meningkat dari 100 kepada 300. So automatik Y1 kita 100, Y2 kita 300. Miss, dalam soalan ada 100, 300, 500. No, you abaikan je lah 500 sebab dalam soalan dia nak 100 dengan 300. Okay, so dia suruh kira A dengan B. Kiralah macam tadi. Okay, Y1 berapa, Y2 berapa, Q1, 2, Q2 berapa, macam nak cari Q ni tengok dalam jadual. Masukkan, kira. Okay, cuba jangan tengok saya punya ni, cuba you kira dulu. Tutup saya punya jawapan ni, cuba you kira dapat berapa, sama tak dapat dengan kosong. So barang kosong adalah barang mesti. Barang mesti yang macam insulin tadi tu, insulin, garam Okay, barang B ni pun sama. Ni keluarkan lepas tu kira, berhentikan kira. Dia pun sama, keluarkan lepas tu kira. Dia pun sama barang D. Okey, last sekali keanjalan penawaran. Keanjalan penawaran ES sama macam ED yang first tadi. Cuma dia daripada side penjual, yang ED tu daripada side pembeli. Okey?
Okey, itu saja. Kalau ada soalan, boleh tanya. No, kalau ada macam salah kira ke apa-apa soalan ke, boleh tanya dalam grup. Please tanya saya dalam grup supaya bila you tanya saya dalam grup, kawan-kawan lain pun boleh tahu apa yang you all tanya. Tak payah nak malu segan. Jangan tanya saya personal. You tanya saya personal, lepas tu you tanya saya waktu malam, memang dapat blue tick je lah. Saya boleh ajar tapi tanya dalam grup lah tengok juga masa saya, weekend saya, janganlah kacau. Saya tak kacau pun weekend awak kan. So, tanya dalam grup, kita boleh share sama-sama. Kalau saya salah kira, boleh tegur cakap Miss salah kira. So, saya kira balik. Mana yang saya salah, saya betulkan dekat description bawah video ni. Kita sama-sama belajar. Tak spesifik saya cikgu, saya tahu semuanya. Okay? Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih semua. Terima kasih kerana sudi. Terima kasih.